Salmonella typhi merupakan bakteria gram-negatif yang berbentuk rod, tidak membentuk spora, memiliki kapsul di mana pada dinding sel terdiri daripada lipopolysaccharida. Salmonella typhi bersifat motil yang mempunyai flagella peritricha. Salmonella typhi tergolong dalam alam bakteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, order Enterobacteriales, family Enterobacteriaceae, genus Salmonella, manakala spesies Salmonella typhi. Untuk ujian biokimia, Salmonella typhi tumbuh koloni tidak berwarna pada agar mekongki. Hal ini kerana mereka tidak dapat memfermentasi laktosa. Oleh kerana Salmonella typhi menghasilkan hidrogen sulfida, Salmonella typhi akan tumbuh koloni berwarna hitam pada agar hekton dan agar TSI. Salmonella typhi tidak memfermentasi laktosa tetapi menghasilkan sulfida. Koloni bakteria yang dihasilkan tidak berwarna yang mempunyai warna hitam di tengah pada agar SS. Seterusnya, kepentingan klinikal iaitu salmonellosis. Salmonellosis terbahagi kepada dua jenis bergantung kepada spesies yang menjangkiti salmonellosis iaitu typhoid dan bukan typhoid. Salmonellosis typhoid juga dikenali sebagai demam typhoid atau demam enterik merupakan jangkitan bawaan makanan disebabkan oleh bakteria Salmonella typhi. Antara gejala-gejala demam typhoid adalah demam panas yang berterusan, ruam merah pada bahagian atas badan. Pesakit juga boleh mengalami gejala usus seperti cirit-birit atau sembelit. Demam typhoid kebiasaannya berlaku di kalangan kanak-kanak berbanding dewasa. Demam typhoid masih lagi menjadi masalah kesihatan awam terutamanya di negara-negara selatan Asia Tengah, Asia Tenggara dan selatan Afrika. Ianya merupakan endemik di negara-negara membangun disebabkan sanitasi dan kebersihan yang terabai, kemiskinan, kesesakan dan bekalan air yang tidak selamat. Dianggarkan 17 juta kes demam typhoid dilaporkan pada setiap tahun dengan 0.6 juta kematian. Sebanyak 75 hingga 80% kes demam typhoid dan kematian akibat penyakit ini berlaku di benua Asia. Sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan mekanisme kepatogenan Salmonella typhi. Ia kebiasaannya akan melalui laluan oral fecal, di mana pada mulanya seseorang akan memakan makanan atau minuman yang sudah tercemar dengan S. typhi ini. Ini mungkin disebabkan oleh tidak membasuh tangan menggunakan sabun dengan bersih sebelum menjamah makanan tersebut. Kemudian, S. typhi ini akan melalui saluran makanan seterusnya ke bahagian perut, di mana bakteria ini sudah mempunyai genes yang tolerance terhadap keadaan berasid di dalam perut. Setelah melepasi keadaan berasid itu, S. typhi ini akan menyerang mukosa, usus kecil dan usus besar terutamanya sel-sel epitelium. Serangan terhadap sel-sel epitelium ini akan mencetuskan respon keradangan di mana akan menyebabkan kerosakan tisu dan diarrhea. Selain itu, Salmonella typhi ini juga boleh menyebabkan demam typhoid. Terdapat 4 peringkat apabila seseorang itu terkena demam typhoid iaitu pada peringkat pertama, pesakit akan mengalami batuk kering dan sakit kepala. Di peringkat kedua pula, simptom seperti demam dengan suhu yang tinggi akan berlaku di samping berat badan yang menurun. Pada peringkat ketiga, keadaan akan bertambah serius kerana penebukan usus yang teruk menyebabkan pendarahan abdomen akan berlaku. Dan peringkat terakhir iaitu keempat, pesakit akan mula mengalami demam dengan suhu yang sangat tinggi. Keadaan ini akan menyebabkan beberapa komplikasi lain seperti pneumonia dan kegagalan buah pinggang. Yang terakhir adalah rawatan dan pencegahan Salmonella typhi. Untuk rawatan, antibiotik akan selalunya digunakan kerana ia merupakan satu-satunya rawatan yang berkesan untuk merawat demam typhoid. Antibiotik yang biasa diberikan adalah seperti ciprofloxacin, azithromycin dan ceftriaxone.
Bagi pencegahan pula, menjaga kebersihan merupakan kunci utama untuk menjaga diri daripada terkena jangkitan Salmonella typhi ini. Seterusnya, untuk pelancong yang ingin ke tempat berisiko tinggi, masyarakat di kawasan endemik ataupun pekerja makmal adalah perlu untuk mengambil vaksin bagi menjana sistem imunisasi di dalam diri. Yang terakhir adalah dengan sentiasa memakan makanan yang bersih dan dimasak terlebih dahulu sekaligus mengelakkan memakan makanan secara mentah.